Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan tekanan di dalam laut. Okey, kita dah tahu bahawa tekanan untuk bendalir P bersamaan dengan H rho G. Yang mana P adalah tekanan, H adalah ketinggian, rho adalah kita punya ketumpatan bendalir kita ataupun dalam kes kita air laut dan G merujuk kepada graviti. Okey, persoalan kita adalah bagaimana kita nak bandingkan tekanan bila kita berada dekat paras air laut, iaitu dekat sinilah, dekat atas ni. Okay, dekat sini, dan juga kita nak bandingkan dengan tekanan bila kita berada di bawah ini. Okey, sebagai contoh kedalaman dia, kita ambil contoh 1 kilometer. Okey, macam mana kita nak bandingkan tekanan mana yang lebih tinggi? Tekanan dekat atas ataupun tekanan dekat bawah? Okey. Jadi untuk persoalan ini, dalam rumus kita yang memainkan peranan adalah H. Okay, H merujuk kepada ketinggian kita. Macam yang sebelum ini cikgu ada jelaskan bahawa untuk atmosfera kita punya ketinggian kita, H kita adalah kita ambil daripada atas ini, okay, daripada angkasa kemudian turun ke bawah. Sama juga kes kita dengan air, okay, sebab kita untuk H ni dia mesti ikut ke mana graviti kita. Jadi graviti kita ke bawah, maka H kita semakin tinggi bila kita menuju ke bawah. Jadi untuk kes air laut kita, dekat sini, dekat atas sini dia punya tekanan dia rendah, okay, sebab dia ketinggian dia adalah kecil sebab dia berada jauh daripada pusat bumi, okay, ataupun daripada pusat graviti bumi. Jadi dekat sini, atas ini kita panggil sebagai contoh P paras. Okay, P paras itu maksudnya tekanan pada paras air laut. Dengan dekat sini adalah tekanan bila kita berada di dasar. Okay, jadi perbandingan dia adalah tekanan dekat paras air laut adalah kecil. Okay, lebih kecil berbanding dengan tekanan dekat dasar laut. Okay, kerana dekat dasar ini H dia lebih tinggi. Ingat, H kita ambil daripada paras air laut turun ke bawah. Jadi ini yang pertama. Okay, yang pertama adalah perbandingan berkenaan dengan bila kita berada lebih tinggi daripada bawah ini, maka ketinggian kita adalah daripada paras air laut dan turun ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nak kena ambil contoh, kita nak tahu berapa jumlah tekanan kita. Okay, ini yang pertama untuk video ni. Yang kedua adalah jumlah tekanan kita. Okey, apa maksud dia? Maksud cikgu adalah kita andaikan situasi di mana kita berada, kita sebagai penyelam, kita nak menyelam ke dalam laut ini dan kita nak tahu berapa jumlah tekanan yang kita alami. Okey, sebagai contoh, anda selam dan anda berada di sini. Okey, anda menyelam, anda turun, selam ke laut dan anda berada di sini. Okey, persoalannya adalah apakah tekanan yang bertindak ke atas diri anda. Jadi yang pertama mungkin anda akan kata sudah tentu tekanan air laut sebab anda berada di dalam laut. Jadi itu tekanan yang pertama. Okay. Tekanan yang pertama adalah air laut. Tekanan laut. Okay. Cikgu tulis P laut, maksudnya tekanan oleh air laut. Okey. Tapi kalau anda bagi jawapan ini sahaja, ini bukan jumlah tekanan kita. Okey, ini salah satu daripada tekanan yang bertindak ke atas anda. Kerana tekanan-tekanan yang bertindak ke atas anda bukan hanya air laut, tetapi termasuk juga tekanan, okey, contoh dekat sini adalah air laut, tetapi bila anda berada di paras air laut ini, bila anda berada di atas, persoalannya adalah adakah anda mengalami tekanan dekat sini? Okey, adakah anda mengalami tekanan, apa-apa tekanan bila anda berada di paras air laut? Jawapannya ya. Okey, iaitu tekanan atmosfera. Di atas sini anda mengalami tekanan atmosfera. Dan bila anda turun ke laut, dia sebenarnya anda masih lagi mengalami tekanan atmosfera kerana atmosfera tetap ada dekat atas laut ni. Okay, dia tetap sedang menghempap air laut ini. Okay, atmosfera kita ditarik oleh graviti. Jadi bila anda berada di dalam air laut, bukan sahaja air laut ini yang menekan anda ataupun yang memberikan tekanan, tetapi termasuklah juga tekanan atmosfera. Okey, jadi jumlah tekanan yang bertindak ke atas diri anda adalah segala bendalir yang berada di atas daripada anda. Okey, jadi semua bendalir yang berada di sini semuanya sedang memberi tekanan kepada anda. Jadi apa yang berada di atas anda? Yang pertama adalah air laut, yang kedua adalah atmosfera. Jadi tekanannya adalah tekanan laut tambah dengan tekanan atmosfera. Okey, jadi jumlah dia adalah tekanan atmosfera sekali. Okey, itu yang kedua lah yang anda kena tahu, kena faham supaya anda tak keliru. Okey, bila anda berada di laut bukan hanya tekanan laut tetapi juga tekanan atmosfera. Okey, dan yang seterusnya adalah kita nak tengok kesan dia. Okey, apa kesan kalau kita terjun ke dalam air laut?
yang pertama kita tahu bahawa tekanan kita meningkat. Okey, tekanan semakin dalam semakin meningkat kita punya tekanan. Jadi apa kesan dia? Okey, bila kita turun ke dalam air laut, sebagai contoh anda senang menyelam, maka air ini dia akan tekan anda. Okey, dia memberikan tekanan pada diri anda. Jadi sebab itu bila anda terjun ke dalam laut, anda tak boleh terjun terlalu dalam. Okey, sebagai contoh untuk air laut, setiap 10 meter anda turun ke dalam laut, maka tekanan anda akan bertambah 1 atmosfera. Maksudnya, tekanan atmosfera kita dekat atas ini adalah 1 kali atmosfera. Maksudnya, kita hanya mengalami 1 tekanan atmosfera. Tapi bila anda turun 10 meter, tekanan air laut ini adalah bersamaan dengan tekanan atmosfera yang anda alami. Jadi, tekanan atmosfera di sini tambah dengan tekanan atmosfera dekat atas, anda akan dapat 2 kali ganda tekanan atmosfera. Jadi, bila anda turun 10 meter, tekanan yang bertindak ke atas anda adalah 2 kali tekanan atmosfera. Jadi bila anda turun lagi dalam, maka bertambah lagi. Okey, sebagai contoh kalau 20 meter, anda akan alami 3 tekanan atmosfera. Okey. Dan sebagai contoh kalau dekat kawasan yang antara yang paling dalam yang cikgu tahu adalah Peparit Mariana. Okey, Peparit Mariana. Di sini adalah kawasan yang berhampiran dengan Filipina, yang mana dekat situ ada kawasan yang paling dalam sekali di bumi, yang mana dia punya ketinggian dia adalah sekitar 10 km ataupun 10,000 meter. Jadi dia punya tekanan dia adalah lebih kurang dalam 1000 kali ganda daripada tekanan atmosfera. Maksudnya bila anda turun dekat dalam tu 1000 kali ganda. Okay, sebab itu biasanya untuk manusia dia tak boleh turun dalam 30-40 meter pun dia dah akan jadi sakit lah. Okay, biasanya yang cikgu tahu paling tinggi pun 100 meter yang penyelam biasa turun. Okay, tanpa memakai apa-apa peralatan bantuan. Jadi bila kita turun ke dalam air laut, tekanan bertambah menyebabkan bila kita berada dalam air laut tu dia sedang menekan telinga kita. Sebab itu kadang-kadang kita dengar macam berdesing kalau kita menyelam ke dalam air laut. Okey, jadi itu kesan yang pertama lah, iaitu tekanan akan meningkat. Okey, kesan yang pertama, tekanan ke atas kita akan meningkat. Okey, tekanan meningkat. Dan yang kedua adalah kita punya pernafasan kita. Okey, bila kita menyelam dalam air laut ini, dia punya nitrogen dekat dalam badan kita itu dia boleh masuk ke dalam saluran darah kita kalau kita tak pandai bernafas. Okey, untuk menyelam ni pun dia ada kaedah dia supaya kita tak bahayakan diri kita. Jadi salah yang kedua kita adalah berkenaan dengan nitrogen. Okey, nitrogen bahaya kalau dia serap masuk ke dalam saluran darah kita, sebab kita tahu bahawa darah kita perlukan oksigen, bukannya perlukan nitrogen. Jadi bila anda menyelam terlalu dalam dan tekanan boleh menyebabkan nitrogen itu masuk ke dalam saluran darah anda, boleh menyebabkan keracunan. Okey, sebab itu kalau anda terjun ke dalam air laut, kalau anda sebagai penyelam, anda kena hadir ke kelas menyelam lah supaya anda dapat belajar bagaimana kaedah pernafasan bila anda terjun ke dalam air laut. Jadi ini yang kedua, nitrogen. Dan yang ketiga berkenaan dengan kapal selam. Okey, berkenaan dengan kapal selam. Okey, kita tahu bahawa semakin dalam maka semakin tinggi tekanan kita. Jadi macam mana kita nak bina kapal selam yang boleh selam lebih dalam? Jadi jawapannya adalah kita bina kapal selam kita itu dengan keluli yang cukup kuat, yang boleh menahan. Sebagai contoh 10,000 meter, dia akan dapat 1000 kali ganda tekanan atmosfera. Jadi kita kena pastikan supaya kapal kita ini dia boleh menahan 1000 kali ganda atmosfera, ataupun dalam kata lain, kita punya badan kapal ini mestilah boleh menahan tekanan yang tinggi. Okey, dia mesti boleh menahan tekanan yang tinggi. Dan dalam masa yang sama, bila kita berada di dalam kapal selam ini, maka kita perlu pastikan supaya tekanan dekat kapal selam ini tak boleh tinggi. Dia mestilah tekanan yang lebih kurang sama dengan tekanan bila kita berada dekat paras air laut. Okey, jadi dekat dalam ini kita nak berada dalam keadaan tekanan atmosfera, tetapi dekat luar ni kita tak boleh buat apalah, dia akan sentiasa menekan kita. Dan juga kita kena pastikan supaya oksigen sentiasa ada di dalam kapal selam ini supaya kita boleh terus bernafas. Okey, jadi itu berkenaan dengan 3 perkara yang cikgu nak ingatkan. Okey, jadi kita ingat balik. Yang pertama adalah perbandingan kedalaman dia. Bila kita berada di paras, tekanan kita kurang. Berada di dasar, tekanan kita lebih tinggi. Ataupun dalam kata lain, lagi dalam kita selam, lagi tinggi tekanan kita. Yang kedua adalah apakah tekanan yang bertindak ke atas kita? Jawapannya adalah yang pertama, tekanan daripada bendalir atas kita iaitu air laut, dan yang kedua adalah daripada atmosfera. Jadi jumlah tekanan yang kita alami adalah tekanan laut dan juga tekanan atmosfera. Dan yang ketiga adalah kesan-kesan yang bertindak ke atas diri kita. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.